النصيحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك. اللهم آتينا يا الله ما أتيت عبادك الصالحين وبعد. Alhamdulillah, pertama sekali saya memberikan seluruh rasa hormat kepada hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama dapat membentuk dan membina sebuah khalaqah di awal pagi hari ini, dan semoga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekal dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, dan saya dapat kongsikan ianya kerana pagi ini kita dapat menjadi tetamu Allah di rumahnya yang sangat mulia ini. Alhamdulillah pada pihak masjid yang berusaha sedaya mungkin menjadikan pengajian ini sebuah kenyataan dan menjadikan tempat yang selesa buat kita. Dan kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bukan sekadar menjadi tetamu Allah di rumahnya, kita dapat pula duduk dalam majlis Allah. Ya, majlis ilmu ialah majlis Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya dan kita, setiap duduk kita, setiap yang kita dengar, setiap yang saya perkatakan adalah merupakan zikir yang kita harapkan habis daripada duduk-duduk kita di majlis ini, maka akan melahirkan rasa tenang yang paling hebat dalam hati-hati setiap orang daripada kita. Dan ketenangan inilah yang diperlukan oleh kita. Ketenangan inilah yang diperlukan oleh suami untuk jadi suami yang baik. Ketenangan inilah yang diperlukan oleh isteri untuk jadi isteri yang baik. Ketenangan inilah yang perlu untuk anak menjadi anak yang baik kepada dua ibu bapa. Semua benda perlukan kepada ketenangan.
Dan sebab itulah kita berada dalam majlis ini. Rasulullah menjanjikan Allah akan campakkan ketenangan. Ya. Tidak adalah satu kaum yang berhimpun dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama yang Allah akan masukkan dalam hati kita adalah sakinah, tenang. Jadi atas tenang inilah saya harap saya bercakap. Atas rasa tenang inilah saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk bersama dalam majlis kita. Ya. Alhamdulillah, cuti lama juga. Kelas ni tak cuti, saya yang cuti. Okay, begitu ya. Alhamdulillah. Dan banyak perubahan juga. Dulu kalau mula-mula rasa mudah nak kenal, sebab 2-3 orang kat depan ni, tapi sekarang ni dah banyak. Saya doa kepada Allah, saya kenal dengan semua orang yang datang dalam majlis saya, sebab kita dah jadi sebuah keluarga yang bersahabat, yang kita harap kita semua saling kuat menguat antara kita sesama kita, sehinggalah insya-Allah sampai ke syurga. Itu harapannya. Kerana Allah memberikan kelebihan kepada sahabat dengan boleh memberikan syafaat kepada sahabatnya. Jadi semoga bila kita bersahabat ni nanti boleh bantu saya di hari akhirat nanti. Ya, Allah beri izin kepada sahabat untuk memberi syafaat kepada sahabat. Jadi insya-Allah sebab tu saya harap majlis tafsir kita ini bukan sekadar sebuah majlis ilmu, tetapi dia menjadi majlis tarbiyah dan ukhuwah yang baik. Ya, jadi saya cuba mengolah, kita cuba olah majlis kita ini bukan sekadar dia orang kata ilmu bimujarradihi, bukan semata-mata mutlak, ya, bahaskan dan bincangkan macam kita bincang di universiti. Sebab kita harap apa yang kita bincangkan ni adalah sesuatu yang bersifat boleh kita amalkan. Maka apabila ilmu itu nak diamalkan, maka mesti dia itu ada bersama dengannya tarbiyah. Ya. Ilmu semata-mata kadang-kadang menjadikan dia itu duduk dalam diri kita, dan tetapi tidak masuk dalam kita punya sel kita, saraf kita, urat kita, muscle kita. Jadi ilmu tu orang kata ini berilmu lah, tapi tak ada pun dalam bentuk amalan. Ini kita tak nak. Saya kira dalam usia kita yang begini, dalam baki yang tak tahu bila lagi Allah nak hafizkan ini, maka kalau ilmu masih lagi dia berada pada satu penjuru diri kita tetapi tak menjadi amalan kita, maka dia tidak ada kemuliaan buat kita. Sebab ilmu itu memang dianggap kemuliaan, tetapi kemuliaannya adalah pada amalan, bukan pada wow dia ni orang yang berilmu lah tetapi tak ada amalan. Maka sebab itu ulama berkata ilmu dan amalan yang sendinya adalah tarbiyah. Jadi sebab itu kita masukkan elemen-elemen tarbiyah dalam perbincangan kita. So hybrid, ya, bukan kereta saja hybrid sekarang ni, maka pengajian kita pun hybrid. Jadi sebab itu kalau boleh semua yang saya kasih sekalian, kerana tarbiyah ini adalah didikan, maka kerana itu apa benda yang kita nampak kita boleh buat pada masa itu, kita buat pada masa itu. Yang boleh kita didik untuk amalkan sekarang kita amalkan. Ya. Jadi sebab itu ini pattern kita. Ya. Kita harap pattern ini sesuai buat kita. Kerana saya juga yakin bahawa perbincangan kita, ya, bukanlah nak menjurus hanya perbincangan ilmiah, akliyah semata-mata, nazariyah semata-mata, tetapi biarlah dia menjadi rauhiyah, amaliyah. Ya, sebab ilmu itu dia boleh jadi nazari, dibincangkan, didiskusikan, di-brainstormingkan. Tetapi kadang-kadang kita tak ada intention pun nak jadikan dia meresap dalam hati. Jadi bila dia amaliyah, maka dia bermula daripada rauhiyah, roh kita jiwai dia. Ya. Jadi itulah harapan saya yang daif dan kerdil ini. Semoga kita dapat bersama-sama dengan penuh rasa kasih sayang, ya, saling tegur menegur, saling sapa menyapa. Dah sapa orang sebelah?
Saya selalu cakap musuh bagi yang terbaik apa dia? Musuh bagi yang terbaik apa dia? Diri sendiri. Musuh bagi yang terbaik apa dia benda musuh yang terbaik? Saya kata cakap lah sebelum ibu tahu dulu. Musuh bagi terbaik. Buat macam biasa-biasa. Kata-kata tu macam biasa-biasa katanya. Baik, musuh bagi yang terbaik adalah benda baik. Kenapa kita tak nak buat terbaik? Saya dah buat baik lah. Marilah kita duduk rapat-rapat berukhuwah. Saya datang pengajian ni baik dah, cukup dah. Sebab itulah ramai orang buat baik dan berhenti kat situ, maka dia tak buat terbaik. Dalam Islam kita kena buat baik ke terbaik? Terbaik. Kena set minda, macam kita set handphone kita. Saya tersalah set handphone. Roaming. Pergi ke Mekah baru ni dan balik-balik kita bayar 2,000 for nothing. Tapi nak buat macam mana? Saya dah set masa pergi tak bila-bila dulu, dan saya pada kali ni lupa nak keluarkan SIM card tu dan kemudian staykan SIM card tu. Walaupun saya pasang buang selular dia tu, ialah bukan Celcom, tapi rupanya dia masuk Zain, dia masuk segala macam. Problem ni kenapa? Saya set handphone, kita boleh set, dan rupanya kita pun boleh set minda kita. Bila kita set nak buat terbaik, kita akan buat terbaik. Tetapi banyak daripada kita hanya set buat baik. Mengajilah, mengaji tu baik, tetapi dalam mengaji apa terbaik? No, saya dah buat baik. Ustaz nak ceramah lebih-lebih, ya. Saya pernah ceramah di masjid, ya. Saya ni saya batak dulu, ya. Dah sarapan kan? Okey, lain orang sarapan dengan belum sarapan, ya. So, tuan-tuan jangan kecil hati sebab kita pun on the way katanya, daripada Indonesia tu tak sampai-sampai lagi, ada sebahagian dapat dan sebahagian tidak. Jadi saya sebut sebab orang kata memang kalau Hari Sukan Malaysia pun kata coach kita kena buat stretching dulu. Kena stretching, warm up, dan baru boleh lari. Kalau tiba-tiba Masya Allah, ya, kita tiba semangat hari ni, kemudian terus tiba-tiba berlari je 100 meter macam Usain Bolt, jawabnya Masya Allah, jam, krem, pecah kita punya otot-otot kita. So saya cakap ni benda ni macam just macam stretching, warm up. Kat mana tadi? Saya izin minum, ya. Saya izin minum sekali ni untuk banyak kelas boleh, ya? Terima kasih. Masjid. Saya ceramah di satu masjid tersebut, dan masjid tersebut minta sangat. Dan kemudian oleh kerana saya banyak juga program di situ, maka setiap kali saya masuk dalam program, saya menyebut kepada ahli jawatan kuasa, Bilal, ahli jawatan masjid, pegawai masjid, jom kita tekankan soal berjamaah dah, baik tak baik? Baik, tetapi kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati solat. Luruskan saf, sawwu, luruskan, maknanya saf mesti lurus kata Nabi. Fa inna taswiyatas sufuf, kerana meluruskan saf itu sebahagian daripada solat. Maknanya kalau saf tak betul, solat tak betul. Itu maksud Nabi. Kalau saf kita kurang, solat kita kurang. Tidak jadi macam tu bila solat berjamaah. Bila solat berjamaah, saf itu diperkira kesempurnaan solat. Kalau tak sempurna saf, tak sempurna solat. Saya pun bagilah, ya. Dan ada jawatan kuasa buat meeting masing-masing mereka. Apa dia? InsyaAllah pada setiap Jumaat kita tak akan sembahyang. Sebab dalam hadis, saya bacakan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajatan. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, mudah saja, ya, Allah dan malaikat berselawat
kepada orang yang meluruskan saf mereka. Macam tu sekali, begitu sekali disiplin dalam Islam. Bila solat berjamaah, kena kita menjadi orang yang meluruskan saf. Kita mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Kita mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Dan barang siapa ada renggang dan dirapat, Allah angkat ke satu derajat yang tinggi. Dan kemudian mereka ni pun Masya Allah bila hari Jumaat berusaha, maknanya tak angkat takbir imam, kerana ada juga dalam hadis muttafaq alaih, maka memberitahu bahawa Nabi mendidik kami tentang solat berjamaah, dan Nabi tak akan mengangkat takbir sehingga Nabi memastikan memang lurus hatta aqalna, sampai kami yang duduk di belakang Nabi faham memang Nabi tak akan angkat takbir, melainkan soft lurus, rapat dan lurus macam tu. Hatta aqalna, sampai kami faham. Sampailah satu hari Nabi nak angkat takbir, kemudian Rasulullah melihat rajulan badiyan sadruhu, mendapati bahawa dadanya ke hadapan, maknanya tak sama soft. Maka Rasulullah berhenti, tak jadi angkat takbir. Apa Nabi buat? Nabi berpaling ke belakang dan berkata, la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Hadis ini muttafaq alaih. Apa kata Nabi dalam sabda baginda? Rasulullah berpaling ke belakang dan menegur lelaki tersebut, tetapi kepada seluruh jamaah apa kata Nabi? Benar-benarlah wahai kalian membetulkan saf kalian. Atau kalau kalian tak nak betul, tak apa. Kerana ada satu lagi pilihan. Apa dia pilihan yang kedua? Allah akan betul-betul memecahkan hati kalian. Allah pecah hati kalian. Tak ada rasa sayang pada saudara, tak ada rasa sayang pada walau kita duduk sama-sama, walau imam, walau bilal, walau kita duduk sama-sama, walau istiqamah 20 tahun tetapi saf tak jaga, la tusawunna wujuhak aw la yafarriq aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Jadi ahli jatan puasa ini bersemangatlah. Setiap kali Jumaat sebelum takbir, repair, betulkan saf, betulkan saf. Tuan-tuan tahu apa jadi? Komplain dalam tabung derma masjid, komplain bergantang-gantang. Bukan bagi derma nak komplain, kenapa masjid ini, this is the first and the last time saya datang ke masjid ini. Dia kata pelik no masjid ni, pelik semua masjid ni. Dia kata apa susah-susah, ini hak individu. Dan akhirnya berita baiknya semua AJK lo kena pecat. Nak cerita je kenapa? Apa yang di set dalam minda dia? Saya dah buat baik. Itu masalah rupanya. Sebab itu Imam Ghazali berpesan, ingat, hijab itu terbagi dua, al-hijab wa hijaban. Hijab itu, hijab kita dengan Tuhan itu. Yang pertama hijab yang disebut sebagai az-zulm. Az-zulm, kegelapan, the darkness, jahil, dosa. Ini hijab. Tetapi dia kata hati-hati pada hijab yang kedua. Apa hijab yang kedua? An-nur, cahaya. Ilmu kita boleh jadi hijab kita dengan Allah. Amal yang kita buat semalam boleh jadi hijab antara kita dengan Allah. Jadi benda-benda baik ni boleh menjadi hijab. Jadi sebab tu bila kita set dalam diri kita, bila nak buat hanya baik, tak nak buat terbaik, sebab itulah jadilah perkara tadi. Jadi sebab tu semua ahli keluarga saya yang di sini, marilah kita set. Walaupun untuk jadi terbaik, memang banyak kena lawan kebiasaan. Itu je masalah dia. Nak lawan kebiasaan. Biasa, macam mana kalau pengajian? Contoh dalam konteks pengajian, biasa jauh-jauh, itulah biasanya. Nak lawan kebiasaan tu bukan senang. Nak lawan kebiasaan tu bukan senang. Tiba-tiba jom pengajian kita datang rapat-rapat. Dan sebab itu tidak ramai orang. Dan kemudian psikologis bagi tahu manusia dia suka buat hak biasa. Mereka bukan ada sifat manusia ni sebenarnya hanya terdesak untuk buat di luar kebiasaan. Kalau tak terdesak, dia akan buat benda biasa. Itu secara psikologinya yang menyebabkan manusia tak berubah walaupun dah banyak kali dengar tentang ceramah hijrah. Malam ni kan insyaAllah ada di masjid negeri kita ya. So saya pun nak datang juga, boleh insyaAllah ya. Tapi saya rasanya nak datang rumah tuan-tuan lah malam ni. Kalau tak ada apa-apa, saya datang rumah tuan-tuan insyaAllah.
sebab berlive kita dalam TV Cerah pada malam ni, rasa-rasanya lah kalau tak ada apa agak 8.45 sampailah. Agaknya lah Allah malam saya pun dapat call tu. Jadi baik, semua yang saya kasih sekalian, nak merubah kebiasaan inilah masalah kita. Merubah kebiasaan inilah cabaran kita. Tak nak sebut masalah, cabaran kita, challenge kita. Okey, merubah kebiasaan itulah cabaran kita. Baik, semua yang saya kasih sekalian, marilah kita tengok balik di mana kita berhenti dalam kelas saya pada sebelum lebih kurang kita 4 minggu agaknya atau 5 minggu saya tak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Ya. Di mana kita berhenti dulu? Kalau masih ingat? Ya. Mukadimah. Ya, saya memang masih nak mukadimah sebab selagi kitab-kitab ini tak sampai, maka kita mukadimah lah insyaAllah. Tapi mukadimah pun jangan tuan-tuan rasa oh mukadimah ni tak ada kena-mena dengan pengajian, cerita jerebu ke, tak ada kena-mena, ya, atau benda-benda lain, tetapi ada berkenaan dengan kita punya kelas kita. Baik, kita bincang di mana kelas? Kemudian Arif, Nasi, dan lain. Last kali a'udzubillah minasyaitan. Okey, ya. Kalau saya tak salah, alhamdulillah untuk kelas kita remind saya. Okey, kita punya last ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. So kita bincang kat tu sikit insya-Allah pagi ni. Boleh ke? Boleh ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh, kita lompat ke lain. Ininya ala carte punya kelas. Ya, kita customize ikut yang mana yang sesuai. Baik, dulu saya tulis di whiteboard a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita bincangkan sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, sebab kita nak tafsirul jalalain, ya, tafsirul jalalain ialah tentang tafsirul Quran. Dan dulu kita dah bincang definisi, ya, definisi tafsir, takwil. Ya, saya tak perlu ulang dia. Kalau mungkin ada yang baru datang, risik-risik pada yang mungkin dah lama-lama, ya, mungkin dengan cara itu kita dapat kenal lebih baik insya-Allah. Ya, apa beza dia antara tafsir, apa beza dia antara takwil. Dan oleh kerana yang kita bincangkan ialah sebaik-baik kalam, dan kita tahu bahawa khairul kalam Allah. Sebaik-baik kalam, tidak ada lebih baik daripada kalam ini, ialah kalam Allah. Dan kita definisikan juga Al-Quran. Definisi pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dan apabila kalian ingin membaca Al-Quran, apa kita kena buat? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Quran, fa idza, maka apabila, maka maknanya introduction, permulaan, maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran. Dulu kita bincangkan Allah menggunakan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Past tense, bermaksud memang sekarang kita nak baca, walaupun maknanya telah baca, tetapi bila digunakan bermaksud sekarang kita nak baca. Maknanya sekarang kita nak baca Quran. Maka sekarang bila kita nak baca Quran, apa kita kena buat? Fasta'idz billah. Fasta'idz billah. Maka ista'idz. Maksud ista'idz, ini ya. Ini patut jadi zikir yang spontan. Bila kita nak baca je Quran, saya pun kadang terlepas juga. Kadang-kadang ceramah patutnya bila lompat kepada ayat Quran, terbaik kita baca a'udzubillah dulu. Ya, kadang-kadang kita terlepas, ya. Pun kata kita ceramah-ceramah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri." The best adalah
Fasta'iz billah, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Maknanya Al-Quran itu bila kita nak baca, basuh mulut kita dengan ta'awuz terlebih dahulu. Nah, sepatutnya menjadi amalan. Jom kita jadikan itu amalan kita, insya-Allah ya. Jadi setiap kali kita nak membaca Al-Quran, Allah memerintahkan, dan perintah ini adalah sunat ya. Perintah ini adalah sunat, bukan wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, maka hendaklah kalian fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi mungkin Allah minta kita bila kita nak baca Al-Quran, apa ayat pertama yang kita kena baca eloknya? A'udzu billahi minasyaitanir rajim ya. Dan kalau kita tengok dalam riwayat, Rasulullah membaca dengan beberapa wajah, beberapa cara. Sama ada a'udzu billahi minasyaitanir rajim ataupun a'udzu billahi samiil alim minasyaitanir rajim pun boleh. Yang penting jangan kelahi. Oh ini kelahi, ya Allah, saya pun tak tahu lah ya. Kita masuk dalam kelas kita ni, please janganlah, ya Allah, mudah kelahi. Sebab dunia hari ni manusia suka kelahi. Ni makna hijrah ni kelahi ke? Saya dah baca dalam blog dah. Saya kena jawab banyak-banyak benda dalam WhatsApp. Oh dah Nabi tak pernah duduk dan tak pernah adanya labah-labah. Kan? Al-hijrah tu, hijrah tu lambang dia ada labah-labah. Tak berlaku. Dan Nabi itu berhijrah pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Sayyidina Ali tak ada. Baik, saya pun hairan sebab kalau kita mengaji daripada kecil, kita akan biasa berhadapan dengan khilaf. Ulama ni kata macam ni, dan kita dah terbiasa dengan benda tu, tak mengejutkan kita. Hari ni tak boleh langsung lain. Bila lain dia, oh no, salah, tak betul. Dan kemudian nak bagi best, oh itu Syiah. Ya, ada benda Syiah, tetapi kita tengok betul-betul. Jadi sebab tu saya rasa intention, kadang-kadang niat kita tu suka kelahi. Duduk ni macam mana? Siapa nak kelahi? Sebab tu dia cakap saja, Masya Allah ya. Saya tengok ada seorang tu menjawab tentang persoalan Ma'al Hijrah ni kan, Ma'al Hijrah ni. Dan dia kata, Ustaz, soalan ni adalah, Ustaz, adakah hijrah Nabi berlaku bulan Muharram? Nah, sekali lagi, sebenarnya jawab je, hijrah bukan bulan Muharram, hijrah bulan Rabiul Awal. Selesai masalah. Betul kan orang tak faham, tapi inilah ulama-ulama kita hari ini salah, dia kata. Akhirnya menyebabkan saya rasa ramai orang tak salah pun, cuma ada orang tak faham, betulkan saja, betul tak? Tetapi akhirnya Masya Allah, seolah-olah satu kesalahan bahawa bila sebut Muharram dan kita sebut Ma'al Hijrah. Sebab tu Ma'al Hijrah, Muharram maknanya tahun baru kalender Islam, dan kemudian bersama dengan roh hijrah. Roh hijrah itu, sebab bukan hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Saya rasa kalau jawab macam tu, selesai masalah. Tetapi Masya Allah, ini nampak dikata ada orang kita yang salah faham dan menyalahkan dan kemudian mengajar benda yang salah. Jadi sebab tu saya sangat suka dalam kelas kita semua yang saya kata, bila kita duduk saja, ya Allah, aku inginkan redha-Mu, ya Allah, aku nak rapat dengan Engkau, nak rapat sesama insan. Please, ada benda itu dalam hati kita. Sebab nilai kita di sisi Allah adalah akrab dengan Allah, rapat sesama insan. Okey. So, kalau ada orang kata baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ada orang baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim, ya Allah, benda itu kedua-duanya okey. Okey. A'udzubillahi, sekali lagi kita bincangkan. A'udzu, mana a'udzu? A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung, aku minta perlindungan. Aku berlindung, fi'lul mudhari', present tense, pada aku. Aku berlindung. Dengan siapa kita berlindung? Dengan Allah. Sebab perkataan tu ada tak berapa jelas. Bukan tak berapa jelas, maaf saya. Ada benda yang kita perlu tengok dengan lebih nampak jelas dan ketara. Aku berlindung dengan Allah. Daripada siapa? Daripada syaitan yang dirjam.
Jadi kita dapati bahawa Allah minta apabila kita membaca kalam Allah yang datang daripada ghaibiyah, ghaib, maka Allah minta kita berlindung dengan benda yang ghaib. Sebab Al-Quran itu adalah kalam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Maka kerana itu kita minta perlindungan dengan Allah daripada benda yang ghaib terlebih dahulu. Benda yang ghaib terlebih dahulu. Dan Allah bagi tahu pada kita di sana ada makhluk yang ghaib yang kita tak nampak, yang dinamakan dia adalah syaitanir rajim. Sebab kita baca dalam surah tu yang qul a'udzu birab, minta jauh daripada sihir, perbuatan jahat keji manusia ni. Sebelum tidur baca Fatihah, baca 3 kul. Itu diajar oleh Nabi kan, hembuskan pada tangan, sapukan sebanyak mungkin pada bahagian badan kita. Ini diajar oleh Nabi, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nampak? Di sana kita minta, dan Nabi ajar. Lepas dia buat malam ni ya, sebab Nabi ajar dan menjadi amalan, kata Sayyidatina Aisyah kepada Nabi. Nabi menghembuskan telapak tangan baginda dan Nabi menyapukan ke seluruh badan, ya, semana yang sampai oleh tangan baginda, ya, menjadi protection, menjadi pendinding kita. Di sana kita dapati bahawa minta daripada orang hasad, syarri hasidin idza hasad. Sebab ada satu benda yang berbahaya dalam diri manusia ini adalah bila masuk penyakit hasad dalam hati dia, dan dia mula berbahaya pada kita. Maka kita minta jauh, kita minta perlindungan. Apa itu hasad? Apa itu hasad? Oh, dengki dia. Apa itu dengki? Hasad. Apa itu hasad? Dengki. Tak habis kita nampaknya. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Orang Melayu best, hasad dengki terus. Gabungkan sekali. Apa itu hasad? Supaya kita kadang-kadang, ya Allah, jauhkanlah pulau daripada orang hasad padaku. Tanpa kita sedar, kita hak okey hasad. Sebab kita tak kenal penyakit itu. Maka kita sangka orang hasadkan kita. Sebenarnya kita hasad ke orang lebih teruk. Hasad tu apa? Perasaan? Bongkok sangka, jahat. Nampak tak berapa jelas nampaknya tu. Kalau macam ni memang kita rasa kita tak ada tadi. Okey. Baik, hasad adalah apabila ada perasaan tidak suka dalam hati kita pada nikmat yang dapat pada orang. Ada perasaan satu perasaan tak best, perasaan tak suka, perasaan tak selesa, perasaan tak best. Bila orang dapat nikmat, walaupun orang tu ambil nikmat kita pun, bukan kita bersaing dengan dia pun, tetapi perasaan tak suka. Tiba-tiba kawan kita, anak kawan kita dapat 5A. Oh, anak saya dapat 5A. Oh, congratulations. Tapi hati rasa macam tak best. Dia bukan ambil 5A anak kita pun, tapi perasaan tak best. Itu hasad sedang bersarang dalam hati kita. Tengok kawan kita berjaya, tanya, tapi dalam hati itu mulut, dalam hati rasa macam apa tak best ni. Itu hasad sedang ada dalam hati kita. Dan kalau benda tersebut kita duk biar, mari syaitan, ya, kipas macam kipas sate tu, kipas, mula di sikit-sikit je, untuk kipas, dan akhirnya terbitlah penyakit-penyakit yang lain. Sebab itu Nabi kata apa dia? Innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar khutab. Hasad yang ada dalam hati kita itu nanti dia akan bertukar. Dia akan memakan kebaikan yang kita dah buat selama ini, seperti mana api memakan kayu yang paling kering. Kita tengok kayu yang paling kering, musim panas, musim jerbu ni, macam kat Indonesia tu, kena je satu spark dan kena terbakar. Macam itulah akhirnya amalan kita. Bila kita tak senang dengan kelebihan yang ada pada orang dan kita rasa tak selesa, maka pada ketika itu
kita sedang membiarkan, sebab dia akan habis ke mana semua yang saya kasih kan? Habis ke mana agaknya? Dia habis pun katalah orang dapat 5 lagi, dia tak ada baik macam tu, macam tu. Kita cakap macam tu, habis tahajud kita. Dan kemudian lebih teruk lagi, Masya Allah, bila kita biar dan dikipas-kipaskan lagi, Masya Allah, kita mula bertekad untuk supaya nikmat tersebut habis daripada dia. Tu dia punya. Kita akan usaha. Katalah sahabat saya ni, orang yang hebat, terpuji, dan orang memuji-puji, dalam hati kita, ya Allah sakit ni lah. Ataupun sakit tu mungkin macam rasa tak best, macam macam tak best. Lepas tu orang pakai dia tu hebat lah, ya Allah, tahajudnya, sedekahnya. Ya lah, dah benci pun dia. Nampak dah. Apa tujuan perkataan itu? Tujuan tu supaya yang nikmat dari ada pada orang tu orang tak nampak sebagai nikmat. Sebab tu kalau kita duduk biar dan biar, Masya Allah, ya, lama-lama muka sebelah sana tu, yalah, ya, tahajud tu pun sebab dulu, ya, dia pun tak tahajud mana pun. Tapi dengan sebab tahajud itu dah kadang-kadang orang berpuji dia dan bertukar menjadi ghaibah, bertukar dan semua amal kita habis. Jadi sebab itu semua yang saya kasihkan, jom kita datang bawa sama-sama hati kita, sebab minta perlindungan betul-betul supaya amal kita ni, kita duduk ngaji ni, dan apa saja amal yang kita buat, kita akan dapat jaga. Sebab itu insya-Allah kita nak bincang ini adalah apa maksud perlindungan tersebut. Apa maksud perlindungan tersebut? Dan terlebih dahulu, maaf saya lompat tadi. Yang dimaksudkan dengan syaitanir rajim adalah makhluk yang tertentu, bukan jin dan manusia. Ya, maknanya sebab itulah digunakan asyaitan ar-rajim, sifat dan mausuf. Maknanya aku berlindung dengan Allah dalam konteks a'udzubillah khusus kepada syaitan. Ada satu makhluk namanya syaitan. Jin dan manusia dia tak masuk, sebab ada sifat dan mausufnya adalah rajim. Rajim ni adalah yang kena kutuk. Yang kena kutuk ni adalah mendapat kutukan Allah dalam Al-Quran yang dikisahkan. Jadi sebab tu dia kena baca tadi, relate balik dengan kutukan Allah dalam surah Baqarah yang Allah beri kepada syaitan. Jadi manusia walau dia buat jahat tak boleh kena rajim, sebab manusia tak kena kutukan Allah. Walaupun kita rasa nak kutuk ni, sakit hati ni, maka jangan kutuk. Ya, sebab kadang-kadang kita ni mengandaian, kita mengasumsi, kita membuat asumsi, kita membuat andaian, membuat jangkaan, dan kemudian kita buat keputusan. Dan akhirnya kita kutuk dengan andaian dan keputusan. Sebab tu kata Nabi yang mulia, la yarmi rajulan bil fusuqi wala bil kufur illa taddat ilaih illam yakun sahibah dzalik. Tidak melontarkan keluar daripada perkataan seseorang itu. La yarmi rajulan, tidak melontar, tidak menyebut satu perkataan lelaki pada lelaki yang lain bil fusuq, dengan kata mu fasik, awil kufur, ataupun kamu kafir, ataupun kamu munafik, atau whatever yang Allah letak dalam Quran. Kita pakai perkataan itu untuk manusia lain. Apa risikonya, tuan-tuan? Kalau benda tersebut tidak seperti itu, maka perkataan tersebut patah kepada diri kamu. Kita sangka ini fasik, dan kita marah, dan kita sebut itu fasik, maka fasik itu akan patah pada diri kita. Kita kata dia munafik, sedangkan aku masuk munafik. Contoh, aku masuk munafik dalam kalimah Allah, munafik, aku masuk munafik. Munafik adalah zahir Islam, batin kafir. Maka kita kata dia munafik, maknanya kita mula jadi kafir. Dan bila Allah tengok, rupanya dia tak kafir, cuma dia menipu tak kafir lagi, tetapi kita dah berikan munafik kepada dia. Dan bila Allah tengok munafik itu tidak kena pada dia, apa yang jadi pada kita? Patahkan kita. Jadi sebab itu semua yang saya katakan, wahai keluarga saya duduk dalam halaqah ini, memang antara benda yang paling kita kuat bila kita membicarakan kalam Allah adalah jaga kalam kita. Jadi sebab itu introduction yang sangat baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Syaitan adalah makhluk Allah,
Syaitan adalah makhluk Allah. Syaitan adalah makhluk Allah yang khusus, yang ada di jelaslah kita sekarang. Bukan sekadar malaikat yang datang, dia pun ada kan? Malaikat datang ke majlis ilmu ni, dia tak nak sangatlah orang ni fokus. Janganlah fokus. Sebab kadang-kadang satu perkataan boleh merubah hidup seorang manusia. Jadi sebab tu kadang-kadang yang penting tak tertidur. Yes, saya tak kata. Sebab kita tak tahu kadang-kadang tu, Masya Allah, di mana perkataan saya untuk saya dan kita semua yang akan memberi kesan. Dan ketika itulah syaitan akan hilangkan fokus, ya. Sama ada melalui mengantuknya, kadang-kadang tak selesanya, Allah duduk macam ni tak kena, bersandar tak kena, melunjur tak kena, Allah Akbar. Tapi kalau bersembang kedai mamak pukul 3 pagi, okey, kena je duduk macam Allah. Tak ada pula ke Allah, kan? Ya? Dan yang lebih berbahaya adalah bila syaitan ilhamkan untuk bercakap dalam majlis ilmu. Sebab bila bercakap, dia bukan sekadar hilang fokus dia, hilangkan fokus orang sebelah dia, ya. Baik, syaitan ada. Apa erti syaitan? Syaitan, apa erti dia? Jom kita tengok dulu. Saya suka kalau tengok definisi dia. Kita dah tahu tadi, supaya kita tahu bahawa syaitan adalah satu makhluk, ya. Supaya bukan dia itu umum, manusia pun syaitan. Ya, setengah tempat Allah rakamkan manusia pun syaitan. Tetapi dalam ta'awuz kita kerana syaitan ar-rajim, itu sebab dia. Syaitan yang direjam. Bila syaitan direjam, itu tidak ada lain, memang syaitan yang satu jenis makhluk. Jadi minta perlindungan daripada makhluk itu. Baik, siapa syaitan? Daripada kalimah